Salah satu perintah daripada Allah yang mesti kita lakukan ialah berdoa kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan terima doa kamu itu. Kerana itulah maka apabila kita berdoa minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi amaran kepada orang-orang yang beriman yang tidak mau berdoa kepadanya. Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadat kepadaku, seperti tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang tersebut akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi Allah bagi amaran pada umat Islam yang tidak mau berdoa, yang lupa untuk berdoa, yang memang malas untuk berdoa. Mereka ini semua dianggap takbur kepada Allah. Jadi makna takbur bukan hanya seseorang yang mendabik dada, menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, kehebatannya. Takbur juga berlaku apabila kita meremehkan perintah Allah. Meremehkan perintah Allah seperti berdoa ada dianggap takbur yang hebat. Karena orang tersebut takbur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah beri ancaman, yadkhuluna jahannama dakhirin. Orang tersebut, mereka itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kerana itu banyak-banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang perlu sentiasa berdoa, bukan saja masa susah, tapi semasa senang. Bukan saja semasa kita ingin mendapat sesuatu kebaikan, tapi doa itu tidaklah diamalkan sepanjang masa. Kerana itulah solat kita itu juga dianggap doa. As-salatu ad-doa. Solat itu adalah doa. Tapi sayangnya umat Islam tidak dapat menggunakan solat untuk jadikan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rata-rata orang-orang Islam bila solat, mereka merasa tidak lebih daripada melaksanakan kewajipan solat. Sedang solat itu adalah doa. Bagaimana kita menggunakan solat sebagai doa pun kita tak pernah belajar. Kita tak pernah ambil hal. Kita tak pernah tanya pada alim ulama. Yang kita tanya ialah bagaimana kita nak menyempurnakan solat kita. Padahal solat itulah masa ketika tempat yang sebaik-baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh cek tiap-tiap diri masing-masing. Kita dah solat berpuluh tahun. Pernah tak kita berdoa kepada Allah dalam solat? Jawablah masing-masing. Mungkin pada hari ini ada yang baru mendengar. Rupanya solat itu ibadat yang sepatutnya kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama tasawuf ada menegaskan as-salatu mahallul munajat. Solat itulah masa dan tempat orang mukmin yang mengerjakannya munajat kepada Allah. Makna munajat berdoa. Berdoa dengan lintasan di dalam hati. Jadi kita boleh gunakan solat kita dari mula hingga akhir untuk munajat kepada Allah apa juga keperluan kita. Tapi ini jarang berlaku, jarang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di akhir zaman karena mereka tak sedar. Tak sedar bahawa ketika mengerjakan solat itu adalah waktu, masa, tempat. Sebaik-baiknya kita berdoa kepada Allah, iaitu dengan cara munajat. Berdoa kepada Allah dengan kata hati. Apa saja keperluan kita. Kita boleh munajat kepada Allah semasa kita solat. Tapi itulah, oleh kerana kita tak faham, kita tak pernah diajar. Bila kita berdoa seperti biasa,
selepas solat kita berdoa. Malahan didului solat taubat solat hajat baru berdoa. Sedangkan semasa solat taubat hajat, solat hajat itulah kita sudah boleh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa munajat dalam solat itu adalah sebaik-baik doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila memerintahkan kita berselawat, Allah sendiri memulakan selawat disertai oleh para malaikatnya. Tidak ada amalan-amalan lain seperti amalan berselawat. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Barulah Allah perintah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu berselawat kepadanya dan berilah salam kepadanya sebaik-baik salam. Karena itu maka amalan selawat dianggap di antara amalan yang paling baik, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bermakna Allah ampunkan semua dosa-dosa Nabi. Dan Allah sempurnakan rahmat dan nikmat zahir dan batin dunia akhirat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Para selawat para malaikat bermaksud, para malaikat berdoa supaya Allah ampunkan semua kesalahan Rasulullah SAW. Kedua, supaya Allah limpahkan rahmatnya zahir dan batin dengan rahmat nikmat yang sempurna. Begitulah kita diperintah oleh Allah supaya berselawat kepada Rasulullah SAW. Dengan tujuan supaya Allah ampunkan segala kesalahannya dan supaya Allah limpahkan rahmat nikmatnya yang sempurna. Oleh karena itu, maka selawat ke atas Rasulullah adalah dianggap penting. Karena sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW menandakan orang tersebut kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah SAW, sayang cinta kepada Rasulullah SAW. Malahan tanpa berselawat, maka rasa kasih sayang seorang yang beriman tidak akan menjadi sempurna. Amalan selawat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengerjakan solat. Solat kita tidak akan sah kalau tidak ada selawat Nabi. Dan selawat Nabi ini kita baca dalam tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Karena itulah maka selawat itu satu amalan yang baik yang tidak boleh kita tinggalkan. Malahan mana-mana doa yang tidak disertai selawat sukar diterima oleh Allah. Ada hadis yang bermaksud doa yang tidak disertai dengan selawat, maka doa tersebut akan tergantung-gantung, tidak sampai kepada Allah dan tidak turun ke bumi. Sehinggalah orang tersebut menyertakan dalam doa itu selawat, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat adalah amalan yang
besar pahalanya. Karena apabila kita bersalawat sekali, para malaikat akan berselawat untuk kita 10 kali. Bayangkan kalau kita berselawat 1000 kali. Tentulah banyak selawat para malaikat. Dan bukan seorang malaikat, tapi seluruh malaikat akan berselawat kepada kita. Apabila kita menyertakan selawat, memulakan doa dengan selawat, maka doa kita akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita dapati semua ulama apabila berdoa, mereka memulakan dengan selawat Nabi Muhammad SAW, supaya doa mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan selawat ini boleh dikekalkan sepanjang masa, seperti juga amalan zikrullah. Kebaikannya sangat luas, sangat banyak, yang ada disenaraikan dalam setengah kitab, yang pada hari ini tak perlulah saya nak terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibin alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika, wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa asrarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warisa minna. Allahumma ij'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al dunya abraha minna wa la mablagha ilmina wa la tusalina alaina ya Allahumma yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna minal syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.